ini mungkin first time dekat Playoff. playoff telah diambil. Adakah ia wajar kerana telah di-nerf, di-buff sedikit sekarang ini? Di-nerf, di-buff tetapi masih lagi mampu untuk mengeluarkan damage AoE yang besar dan itu yang diperlukan oleh Team Hak. Okay, sekarang di last pick. Yif terus sahaja dibawa masuk dan kita tahu di mana salah satu counter untuk Dairot ataupun untuk line up yang kurang mobility dekat sini. Dengan ketiadaan mobility seperti Matilda, mereka mengambil Lolita di sini, menambahkan lagi kemampuan AoE mereka ke atas pasukan Todak dengan harapan kalaulah komposisi mereka tepat, pelaksanaan mereka tepat, mereka boleh mendapatkan kemenangan untuk perlawanan yang kedua. Tetapi pasukan Todak tidak akan benarkan perkara tersebut berlaku. Ya, sememangnya tidak akan membenarkan perkara tersebut berlaku. Kemenangan mudah bukanlah mudah sebenarnya untuk dimiliki apabila berhadapan dengan pasukan Todak. Gelanggang yang megah mungkinkan berdarah. Wajah ceria sudah pun bertukar bengis. Semangat pejuang tak pernah mengalah. Bakal terus berjuang sehingga habis. Perlawanan baru saja masuk kepada pusingan yang kedua. Tapi sudah pun menjadi cukup sengit. Jadi ayo kita masuk ke dalam pusingan yang kedua. Di antara pasukan Todak dan juga Team Hak. Baru saja game yang kedua tetapi pastinya Team Hak ingin mendapatkan langkah yang seterusnya memberikan tekanan lebih tinggi kepada Todak. Tetapi game kedua ini jugalah peluang untuk Todak mencari mata seri. Ya, kalau kita lihat daripada sudut pemilihan hero ini untuk pasukan Team Hak, mereka ada lapisan AoE damage dan juga crowd control yang boleh dikenakan. Bayangkan situasi di mana Nomi 16 boleh dikenakan dan Bennett Rage daripada Panda boleh memberikan follow up yang begitu besar. Tak dilupakan kepada IMU kalau mencuri real world manipulation daripada Chico guys. Tapi pada minit-minit terawal, saya menjagakan pasukan Todak perlu bersabar sedikit. Mereka wajib dapatkan level 4 terlebih dahulu. Saya suka topik IMU dekat sini. Wild Charge boleh guna, Black Dragon Form boleh guna, Real World Manipulation juga boleh untuk digunakan. Sememangnya pelbagai pilihan. Saya takut Man rambang mata nanti dalam team fight. Ya, sememangnya akan menjadi satu kali yang sukar kepada pasukan Todak juga kerana mereka yang perlu bersedia untuk menghadapinya dekat sini. Tetapi seperti yang mereka katakan, original lebih baik daripada kopi. Jadi ianya bergantung kepada penggunaan hero masing-masing daripada Todak juga. Itu mungkin jadi salah satu counter juga kepada Valentina. Kita bawa 5 hero yang sedap kalau ultimate dia curi. Dia sampai bingung nak ambil satu. In the end dia tak ambil sesiapa pun dan kita terus dapatkan kill ke atas beliau. Tetapi inilah dia pengambilan emblem untuk kedua-dua pasukan Todak. Untuk Yif, Rudy dan juga Pakito memberikan fokus kepada penetration mereka dan juga adanya mobility daripada sudut movement speed. Jadi perlu berhati-hati kalau pasukan Todak dah capai power spike mereka, dah siapkan lebihan item penetration. Damage boleh dirasai ke atas pasukan Team Hak. Ya, sememangnya damage akan dirasakan yang mana sekarang ini saya rasakan Turtle bakal mula untuk diberikan, bakal mula untuk diserang oleh pasukan Todak yang mana sudah pun ada kedudukan yang baik. Namun lihat Yomski cuba untuk capai level 4 tapi first blood cukup awal untuk mereka dapatkan. Prediction yang cantik sebenarnya daripada Abyss Strike carry tadi sebab flicker dilakukan terlebih dahulu oleh Yomski, baru Abyssal Strike itu dikenakan. Hujung-hujung tu. Anak muda ini memang begitu berbakat Tak sebenarnya. ada sebab kenapa Dairot ni di-ban keluar apabila Team Hak yang anda hadapi. Lihat saja guys, tak ada masalah untuk melakukan perkara tersebut. Menunjukkan sememangnya hero keselesaan beliau. Tetapi persoalannya, adakah Todak telah pun melihat perkara tersebut dan terus saja menyediakan jawapan bagaimanakah nak memberhentikan pergerakan Jerry sebentar saja lagi. Saya rasa diorang pun memikirkan apa gunanya format best of 7 kalau mereka tak gunakan keseluruhan 7 perlawanan untuk uji satu persatu. Tadi dah uji Atlas. Game ni uji Dairot pula. Lepas tu last dua-dua kena ban. Lepas tu barulah diorang boleh untuk dapatkan kemenangan. Mungkin macam tu lah. Tapi sekarang team fight bakal berlaku. Satu strike real world manipulation dapatkan Chico guys dapatkan satu. Tapi akhirnya dia sebenarnya yang bakal terpaksa pulang menggunakan flicker juga. Dua untuk kosong. Ya, kita nampak kekuatan AoE, lapisan AoE daripada Team Hak sebentar tadi begitu baik. Saya nak sebut Team Fight sebenarnya tergabung dengan Team Hak sebentar tadi. Tetapi pasukan Todak sekarang ini, apa yang perlu mereka lakukan untuk early game ini untuk dapatkan balik lead mereka? Untuk Team Hak sekarang ini, mereka yang berada di bahagian depan, mereka boleh saja memaksa memberikan tekanan kepada bahagian goal lane. Momo menjadi fokus mereka. Min berada di bahagian belakang. Saya tak pasti adakah mereka akan melakukan dive. Nampaknya tidak. Todak pula nampaknya akan mula melakukan rotasi kepada bahagian atas untuk bersedia memberikan sedikit bantuan.
Ya, benar sekali bantuan cuba untuk diberikan. Tapi dalam waktu yang sama, kalau kita lihat kedudukan daripada Panda sudah pun mula untuk diarak ke bahagian tengah untuk mendapatkan lebih lagi farm dengan lebih pantas meninggalkan Momo di bahagian atas berseorangan. Tetapi lihatlah Turtle yang bakal muncul dengan komposisi tim Hak yang sudah pun bersiap sedia. Cigoga sudah pun membazirkan Real World Manipulation tersebut. Tak berjaya untuk dapatkan Lola. Tapi Lola sudah pun dikejar oleh dua orang pemain rival dan juga Pomis. Namun ini adalah sebuah perkara yang berbaloi. Tetap bakal dimiliki dengan mudah oleh tim Hak. Pada awal tadi kita lihat bagaimana pasukan Todak berjaya untuk mendapatkan turtle, mereka mengkorbankan Yumski. Kali ini tim Hak mengkorbankan Lola demi mendapatkan turtle tersebut. Jadi gerakan demi gerakan yang dilakukan oleh kedua pasukan ini seolah-olah membalas antara satu sama lain. Ya, dan Dimas sebenarnya bagi pendapat saya, Lola boleh saja melarikan diri, tetapi dia seperti memilih nak pergi ke kiri ataupun ke kanan sehingga memberikan ruang untuk pasukan Todak mengejarnya sebentar tadi. Walaupun Todak mengambil peluang untuk mendapatkan menara mereka yang pertama di bahagian bawah. Mungkin ini akan membenarkan Todak memberikan tekanan kepada goal laner tim Hak pula, iaitu Panda. Ya, benar sekali. Kalau kita lihat sekarang ini untuk Todak, mereka ada serba sedikit kesukaran. Namun pada pendapat saya, mereka lebih ke arah early game hero nak dibandingkan dengan tim Hak. Saya gemar apa yang dilakukan oleh Panda ini. Walaupun masih lagi early game, tetapi dengan mengambil emblem Weapon Master, dia terus fokus ke arah Blade of Despair untuk mendapatkan bonus effect yang lebih sekarang ini. Wild charge, tapi akhirnya dibalas kembali. Namun tak berjaya untuk dapatkan apa-apa. Terhentak ke Paleman sebentar tadi ke arah dinding tersebut. Cuba untuk dapatkan Yomski, tapi sempat belikan juga pakai Emzum Strike. Tidak berjaya untuk dapatkan apa-apa. Namun naga hitam ini akan cuba untuk membaham pemain-pemain tim Hak yang cuba untuk melarikan diri. Petrify sempat dia pakai Real World Manipulation dibalas dengan nomor 16. Namun kedua-duanya tidak memberikan apa-apa impak dalam tim tersebut. Cukup sekedar menara sahaja diambil oleh pasukan Hak. Inilah dua tim terbaik Malaysia. Reaksi yang begitu patah terlebih sekali ini Ciku guys. Ciku! Dia sangka peperangan sudah pun berakhir. Namun tim Hak sudah pun bersiap sedia untuk melakukan pusingan yang kedua. So far setakat ini saya nampak pasukan tim Hak dah boleh baca sedikit sebanyak gerakan pasukan Todak yang mereka tahu pasukan Todak tidak ingin kembali sepenuhnya, masih lagi meletakkan beberapa ahli pasukan di bahagian atas tersebut. Adakah ini salah satu rencana untuk pasukan tim Hak dapatkan kemenangan? Saya rasa ya, tetapi ianya juga bergantung kepada pasukan Todak juga. Sama ada mereka menyedari kesilapan sebentar tadi dan mempelajarinya. Ini baru saja match yang kedua dan sekarang ini Momes. Pomis sudah pun menggunakan Black Dragon Poman, akan dapatkan Wild Charge. Tapi lihat Pomis, walaupun dia terbang dalam non-off-down, tetapi masih lagi damage diterima dengan cukup banyak. Turtle terlebih dahulu diberikan perhatian, sementara Panda akan berjaya untuk memusnahkan menara di bahagian bawah. Rival terpaksa untuk pulang. Nampaknya Turtle ini mudah untuk didapatkan. Lola, dia masih ingin masuk, dia akan ditumpahkan dengan mudah. Tapi Wild Charge oleh Man menyelamatkan oleh pemain tim Hak. Sememangnya tepat pada waktu. Adakah itu dirancang ataupun refleks daripada Man menyelamatkan keadaan? Ianya dirancang. Kita lihat sekarang ini tim Hak mengulangi gameplay mereka daripada game yang pertama. Mereka telah pun berkumpul. Todak satu persatu dijatuhkan. Mereka perlu mencari jalan bagaimana mereka nak memecahkan formasi tim Hak. Mungkin mereka daripada pasukan Todak harus berfikir arah kepada split pushing sekarang ini. Dapat objektif tapi di bahagian atas. Momo hampir saja dikorbankan sebentar tadi. Tetapi Lola masih lagi belum cukup itemnya untuk memperlahankan gerak-geri Momo. Pasukan Todak, ya, walaupun daripada sudut statistik ketinggalan sekarang ini daripada sudut kill, daripada sudut kutipan gol dan juga penguasaan map. Tetapi dalam banyak-banyak pasukan di Malaysia yang mampu melakukan comeback, ianya adalah pasukan Todak sekarang ini. Benar sekali. Tapi lihatlah bagaimana pengawalan map sudah pun mula untuk dimiliki oleh tim Hak. Berjaya untuk mereka mengekalkan konsistensi daripada sudut disiplin untuk memastikan Todak tiada sebarang ruang. Namun Yomski bijak dibalas kembali nomor 16. Man akan berjaya untuk dapatkan pemain tersebut. Namun ialah bagaimana Min pula yang tertangkap satu untuk satu. Pomis mara ke bahagian hadapan cuba untuk mencari pendaratan sempurna. Lola akan turut menjadi mangsa dalam pertempuran tersebut. 2 untuk 1. 4 lawan dengan 3. Gary dan juga Panda cuba untuk bertahan bersama dengan Man. Tapi akhirnya Min yang terlebih dahulu yang diberikan fokus. Momo akan berjaya untuk mencari
memberikan lampu hijau untuk rival masuk, menumpuk main pasukan Hulk dan mendapatkan kill yang ketiga. Inilah Todak baru saja disebut mempunyai kemampuan untuk melakukan comeback, terus sahaja berjaya memenangi satu teamfight yang begitu besar, dan ini yang menyebabkan mereka sedikit demi sedikit mengejar perbezaan gol dengan pasukan Hulk. Ya, pada 6,500, Momo 6,000 buat ketika ini. Tetapi di dalam teamfight tersebut, satu saja kesilapan daripada pasukan Team Hulk, iaitu Stun tidak memberhentikan RWM. Sekarang ini rival. Alamak, rival dia cuba untuk dapatkan panda, tapi Blika sudah pakai rival. Akan berjaya untuk mendapatkan kill yang ketiga buat dirinya. Malah dominan blast. Dapat ramai orang pemain di bahagian tersebut. Namun sayangnya hanya Gary bersorangan saja dapatkan satu kill, dan akhirnya mereka akan berikan fokus ke atas slot. Namun rival ada berhampiran nyawa sedikit demi sedikit dikenakan poking damage yang cukup memedihkan daripada Lola. Namun masih lagi ingin masuk. Real World Indonesia juga dipakai terlebih dahulu. Man akan menggagalkan pergerakan masuk daripada pasukan Todak, menyebabkan Gary akan memberikan fokus kepada Lord. Namun bagaimana jika guys mampu untuk melarikan diri? Yomski akan terkorban di sini. Malah Man juga memberikan nyawanya untuk memberikan Lord kepada tim Hulk. Pomis tiba agak sedikit terlewat, dan akhirnya Lola akan tetap berjaya pulang. Jiku akan ditumbangkan dengan satu pengguna Rana seperti yang tepat pada sasarannya. Pomis juga bakal memberikan kill yang kedua untuk ada double kill di situ. Jaya untuk dapatkan double kill, berjaya untuk mendapatkan Lord. Sekarang ini Team Hulk boleh saja melakukan serangan yang seterusnya untuk melenyapkan menara-menara di kawasan luar bagi pasukan Todak. Dan untuk Todak pula, mungkin mereka perlu merancang sedikit bagaimanakah serangan mereka untuk melakukan pertahanan sebentar sahaja lagi. Kita lihat Yongski masuk sekarang ini. Min. Rival dah cuba untuk melakukan tumpukan, tapi dominan cukup untuk menidurkan pemain-pemain pasukan Todak. Double kill berjaya untuk dimiliki oleh Gary. Malah sekarang ini ada Lord untuk Todak. Risaukan sebenarnya. Hanya ada dua orang pemain. Siku dan juga Pomis akan menjadi benteng pertahanan yang agak kurang kukuh untuk pasukan Todak bertahan. 5 saat untuk Yomski hidup. Real World Manipulation menjadi harapan untuk Todak bertahan, dan akhirnya naga hitam ini berjaya untuk menghalau pemain-pemain pasukan Hulk daripada menamatkan permainan. Combo Man dan juga Min tak boleh nak dipandang rendah langsung. Nominal Blast dan juga Wild Charge sementara cukup untuk mengejutkan Todak. Tak dilupakan dengan Gary. Abysm Strike melepaskan damage yang begitu tinggi. Todak tak dapat nak menadahnya, dan sekarang ini Todak dengan kehilangan satu infiltrator sedikit lemah daripada segi kawalan minion. Wave peluang yang besar untuk Team Hulk semakin jauh, semakin meninggalkan pasukan Todak. Saya masih lagi tengah memikirkan mengapakah pasukan Todak tak jumpa ruang untuk melaksanakan teamfight mereka dengan begitu baik. Adakah mereka merasai kejutan daripada pasukan Team Hulk ni, tidak menjangkakan prestasi daripada pasukan Team Hulk untuk Grand Finals ini? Saya dah cakap mereka masih lagi ingin lakukan eksperimentasi. Itu satu teori sajalah. Janganlah hati dia tak jadi Kelip lah, takut. Tapi benar, sebab kalau kita lihat daripada komposisi hero, apa yang dikatakan awak tu seolah-olahnya benar sekarang ni. Melepaskan hero yang kuat untuk Gary, mereka sendiri mengambil hero yang ada AOE. Manakala Team Hulk mudah saja untuk mencuri Wild Charge tersebut berkali-kali. Ya, menjadi persoalan saya nanti kalau game pertama mencuba Atlas, game kedua pula ada Drive Out, game ketiga adakah Todak akan mula menunjukkan taringnya ataupun tidak. Tetapi sebelum itu, game kedua kita masih lagi belum berakhir. Todak masih lagi mempunyai peluang untuk melakukan comeback dekat sini. Tetapi lihat bagaimana Team Hulk telah pun bersedia untuk melakukan ambush. Todak juga sedang ingin melakukan perkara yang sama. Lola perlu untuk berjaga-jaga. Ada perangkap yang sudah pun dipersiapkan. Sekiranya anda melalui jalan yang salah di sini, yang mana Min sudah pun diketahui kedudukannya, satu stun ke atas Yomski. Conceal kena pakai, namun lihatlah garis barrier tepat untuk memastikan kedudukan. Pasukan Todak akan marah ke bahagian hadapan. Pomis menjadi pertahanan barisan hadapan, namun tak cukup. Pomis akan ditumbangkan. Nominal Blast juga bukan dengan mereka. Berjaya untuk digagalkan oleh Yomski. Dia berjaya untuk loloskan diri ataupun tidak, nampaknya tidak. Yomski akan terus diburu. Malah Yoms akan ditumbangkan di sini oleh Gary. Lihatlah kedudukan pasukan Todak dengan 3 orang pemain yang tinggal. Tim Hulk berjaya untuk dapatkan Chico, guys. Dan Lord sekarang terbuka luas.
luas. Namun pasukan Todak hanya tinggal 2 orang pemain. Adakah ini penamannya untuk pasukan yang kedua? Boleh saja melakukan push. Mereka tak memandang lot langsung. Mereka ingin mendapatkan kemenangan. Todak memandang juga mereka akan cuba untuk melakukan pertahanan. Tetapi nampaknya tim hak kembali disiplin. Mereka mahu mendapatkan kemenangan dengan bersih dekat sini. Tak ingin terlalu memaksa, di mana mereka juga sedar satu kesilapan Todak boleh membalas dendam. Dan sekarang ini akan menjadi lot yang percuma. Sebentar tadi gerak yang dilakukan oleh pasukan Todak tu kita pernah lihat beberapa kali menghantar seorang saja di bahagian hadapan iaitu Fomis, dan mereka yang akan follow up ke atas gerakan Fomis tersebut. Tetapi kesilapannya adalah Fomis dengan menggunakan Black Dragon Farm terlalu awal pergi ke bahagian hadapan dengan rakan-rakannya tidak bersedia untuk melakukan follow up. Walaupun adanya RWM daripada Chico Guys diberhentikan dengan serta-merta oleh Lola dengan menggunakan Falling Star Mode. Kemenangan yang bersih untuk pasukan tim hak sebentar tadi. Dan kesilapan daripada Todak tersebut adakah menggambarkan di mana mungkin ada masalah komunikasi sedikit daripada Todak dekat sini. Nampak seperti mereka tak bersedia untuk melakukan team fight dengan kemas. Walau bagaimanapun mereka perlu memperbaikinya kerana push yang terakhir daripada tim hak telah pun dimulakan. Ya, serangan yang cukup berkualiti cuba untuk dilakukan oleh pasukan mereka. Namun masih lagi 5 orang pemain rival. Nyawa separuh terpaksa untuk pulang terlebih dahulu. Tapi lihatlah bagaimana Momo akan ditumbangkan. Yang benar-benar berjaya digagalkan. Akan tetapi minion masih lagi ada. Bakal bergerak masuk. Unstoppable. Panda akan dapatkan menara ini. Tim Hak membuktikan kemenangan yang kedua. Semakin lama, semakin dekat dengan piala untuk menjadi juara. Berjaya untuk mendapatkan mata berturun dekat sini. Pasukan Todak nampaknya tak bersedia melihat bagaimana prestasi tim hak daripada musim Liga di dalam playoff telah pun dipertingkatkan dengan begitu tinggi. Tapi